Ailani Kamsani, di antara dia kata, salam tu dia kata hakikatnya Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang pemimpin yang berjiwa Islam dan berjiwa rakyat. Allah sudah tunjukkan kewibawaan dan kejujuran akhlak Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pemimpin-pemimpin politik yang selama ini takut dan cemas kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kenapa kebanyakan pemimpin UMNO dan PBM takut kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dia kata cuba tanya kepada para pemimpin UMNO. Islam ditegakkan atas dasar kebenaran dan keadilan. Apakah pendapat saya ni selama ini, adakah kebanyakan pemimpin UMNO ini memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam rangka untuk menolong rakyat yang miskin, bergelandangan dan yang menganggur daripada sejak sejak zaman Barisan Nasional? Tak betul tu saudara Zailan. Bukan dari zaman Barisan Nasional. Selepas kita tewas ni ramailah yang menganggur. Tapi saya dah nyatakan bahawa memang ramai setengah pemimpin dia ngeri. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim naik, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia melakukan reformasi, islah kepimpinan. Dia menentang korupsi. Jadi pemimpin-pemimpin yang seronok dengan korupsi, mereka tidak akan bersama. Takut. Sebab saya bukan nak, saya kenal sangat siapa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi orang kata saya macam-macam. Sebab saya menceritakan pencerahan saya yang benar. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dari segi politik, soal peribadi saya tak mencampur sahaja. Ini soal politik. Politiknya dari dulu lagi adalah memperjuangkan kebenaran dan rakyat. Sejak lagi beliau memasuki UMNO, menjadi Ketua Pemuda UMNO, Menteri Jabatan Perdana Menteri, sebagai Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan, bagi dia menegakkan syiar. Soal peribadi saya tak nak campur saudara, itu biar mahkamah menentukan dan sebagainya. Saya tak mau. Saya tak mau terjebak dalam polemik peribadi. Tetapi yang saya katakan jelas, waktu beliau menjadi Menteri Pendidikan, beliau merubah guru-guru, pelajar-pelajar supaya berpakaian secara Islam dalam masyarakat madani, walaupun masih ada lagi yang pakai skirt dan sebagainya. Tapi jangan dinafikan bahawa beliau menerapkan nilai-nilai Islam. Tapi memang orang tak senang. Kemudian bila masuk ke Kementerian Kewangan, beliau menerapkan sistem kewangan Islam, tak mau riba, tak mau korupsi. Sebab tu dia ngeri, dia takut. Jadi dalam keadaan begini, saya tak boleh cakap apalah saudara Zailan ni. Sebab beliau begitu lama disingkirkan daripada rumah UMNO, disingkirkan daripada lapangan politik. Tapi cuba, sebab saya katakan bahawa kalau saudara ingat 3 bulan ke 4 bulan dulu saya dah cakap berkali-kali bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ibarat harimau terluka. Dulu beliau terkurung di belakang jeriji besi, tapi hari ini beliau sudah pun di luar. Jadi mereka yang pernah melukakan beliau itu bersiap-siaplah. Pandangan saya, ini pencerahan saya melalui politik. Bukan saya katakan bahawa, bukan cakap soal peribadi saudara. Sebab itu apa kata saudara Arifin Ismail? Saudara Arifin Ismail dia kata kerajaan sekarang ni adalah kerajaan boneka. Berdirinya goyang, duduknya rapuh. Jangan dikatakan taufan yang melanda. Angin sepoi bahasa pun ianya akan runtuh. Itu kenyataan yang benar. Pemerhatian yang jelas daripada saudara Arifin Ismail bahawa kerajaan Datuk Ismail Sabri ini memang rapuh. Sebab dengan bermodalkan 114 sokongan. Siang tadi ada saya berbual dengan 2-3 orang teman, bertanya dengan saya apa pandangan saya. Saya dah kata bahawa dari awal lagi saya katakan tak sepatutnya kita ambil kerasi kepartian. Kerana rakyat dah buat keputusan memilih parti. Kalau ikut parti, memilih Perikatan Pakatan Harapan di bawah lambang Parti Keadilan. Kalau ikut kepartian, sepatutnya keadilan yang perintah. Kita kena menghormati sistem demokrasi. Dalam demokrasi, yang kalah mesti menghormati yang menang. Dan yang menang tak boleh menindas. Itu prinsip demokrasi. Tapi sekarang ni, dah gitu jadinya, kita dengar je lah. Kita rakyat biasa. Tapi dari segi prinsip, saya kata dah salah. Sebab itu, saya melihat dari awal lagi. Sejak ini Barisan Nasional ditumbangkan oleh Pakatan Harapan, kepimpinan negara ini diterajui dalam cara demokrasi yang songsang. Demokrasi yang songsang. Sebab demokrasi mengatakan yang besar menguasai yang kecil. Dalam mana-mana keputusan, orang yang jumlah yang banyak itu menguasai yang kecil. Tapi tidak. Ia tidak berlaku begitu
bila zaman Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, dia cuma bermodalkan 13 kursi saja daripada wakil-wakil dia dalam kumpulan Parti Perubumi Bersatu. Tetapi dia jadi Perdana Menteri yang overrule Parti Keadilan sejumlah 53 kursi, daripada DAP 42 kursi, daripada Amanah ada 11 kursi. Dan itu yang saya katakan songsang. Begitu juga bila berlaku langkah Sheraton. Tan Sri Muhyiddin bermodalkan dengan hanya 6 kursi parlimen saja bersama dengan dia. 6 overrule. UMNO ada 42 kursi, yang Azmin Ali bawa ada lebih kurang 13 orang, PAS ada 18 orang, yang 6 menguasai yang 18. Ini saya katakan songsang. Dan hari ini kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri juga sebagai Perdana Menteri pun saya lihat dalam keadaan yang sebegitu. Tidak menempati kehendak ini demokrasi. Ini perbincangan saya siang tadi dengan kawan-kawan. Mereka minta pandangan. Jadi saudara jangan marah dengan saya. Kalau yang orang UMNO pun marah, kalau gini Datuk sekarang ni rosaklah UMNO begini. Saya kata tidak. Kita harus berani menyatakan yang benar. Kalau kita kalah, kata kita kalah. Kalau pemimpin kita tak betul, kita kata pemimpin tak betul. Sebab UMNO ini dikalahkan dalam pilihan raya yang lalu kerana kita menyapu segala debu-debu sampah sarap di bawah kapet. Dan setengah pemimpin itu membohongi teraju kepimpinan negara. Itu keadaannya. Sebab itu saya juga dah tengok pada saudara Chun Yin Yang. Dia kata dalam perhimpunan agama UMNO, no this, no that. Tapi sekarang hakikatnya macam mana? Pemimpin UMNO yang berlari-lari, yang tengending-ending nak bersama dengan Tun Sri Ibrahim. Itu keadaan saya. Jadi saya cantik juga kisah saudara Mak Zubi Awaluddin. Bila dia kata pandangan saya, dia kata jika UMNO tidak dipertahankan untuk kemenangan Piala Dunia ni, maka inilah titik mula kehancuran umat Melayu Islam di bumi Melayu ini. Itu benar. Yang Berhormat Mulia Tengku Razali berkali-kali mengatakan beliau khawatir kalaulah UMNO ini dihancurkan, maka di mana orang Melayu nak berpayung? Sebab itu beliau nak mempertahankan UMNO. Tapi siapa nak dengar cakap dia? Sebab beliau tidak mengamalkan politik warlords. Beliau tidak menguasai bahagian, nak bagi duit dan sebagainya. Dia tak ada. Pada dia true Democrats. Jadi kata saudara Zubir tadi, kehancuran ini adalah berpunca dari adanya parasit munafik dalam parti. Benar. Saban malam saya bercakap tentang kemunafikan mereka yang munafik dalam parti ini menjadi parasit. Jadi dia kata akar umbi sebenarnya dah muak, dah tak tahan melihat permainan dan percaruan politik. Jadi jangan terkejutlah jika sesuatu yang tidak diingini akan berlaku di peringkat akar umbi. Itu satu benda yang saya keep on warning. Saya selalu menyatakan saban malam bahawa suara akar umbi ini perlu disantuni, perlu didengar. Jangan kita rasakan diri kita pemimpin. Zaman pemimpin itu benar, segala-galanya sudah berakhir. Kena dengar. Jadi sebab itu katanya dia mahukan supaya semangat dan ahli UMNO ini perlu wajib dipulihkan sebelum menjelang hadirnya pilihan raya umum yang ke-15. Itu memang benar satu kenyataan yang jujur daripada seorang warga UMNO yang nak melihat parti UMNO ini terus melebarkan baterainya, sayapnya untuk mendepani lautan yang penuh, samudera yang penuh bergelora. Ini keadaan saudara.